Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya hari ni Kak Ida sekarang ni Kak Ida berada di Vista Alam Shah Alam. Di Shah Alam, Kak Ida baru je sampai dari Parit Raja sebab akan menghadiri kelas Sifu Najah Asadok selama 4 hari bermula hari esok. So kat sini Kak Ida bukannya nak cerita pasal selun atau apalah. Hari ni Kak Ida nak sharing tentang Kak Ida rasa sangat-sangat sedih, geram dan macam-macam rasa ada. Tapi apa pun Kak Ida rasa bersyukur juga sebab ayah Kak Ida masih selamat, tak diapa-apakan. So macam ni. Okey, ceritanya ayah Kak Ida memang orang Felda. So semalam dia baru balik ke rumah Kak Ida, rumah di Parit Daun. Lepas tu hari ni Kak Ida bergerak dan pagi tadi dah siap-siap salam dengan dia semua. Kak Ida dah pergi. Kak Ida bergerak dalam pukul 9 pagi. So dalam 9.30 pagi dia cakap dengan mak Kak Ida. Dia kata dia teringin nak makan sup ayam. So dia pergilah cari ayam. Dia pergi pasar. So dia pergi pasar dalam 9 lebih ke pukul 10 macam tu. And then lepas tu dia bila dia parking je kereta dekat dengan ten Parit Raja tu, jalan sekolah, tiba-tiba dia didatangi oleh 3 lelaki, 2 yang berkopiah warna putih dan satu lagi dia orang biasa je lah, macam biasa. So dia salam ayah Kak Ida, dan dia yelah, bila orang salam takkan orang hulur tangan, takkan kita tak sambut salam kan. So itu jadi sebenarnya jadi budaya dekat negeri Johor lah, especially. Jadi ayah Kak Ida pun hulur tangan juga salam. Dan lepas tu ayah Kak Ida dia ajak ayah Kak Ida masuk dalam kereta berborak-borak. Yang peliknya ayah Kak Ida sebenarnya dekat sini ayah Kak Ida memang kena pukau. Sebab apa? Sebab bila ayah Kak Ida disuruh masuk dalam kereta, berborak-borak dalam kereta, dia tanya semua benda. Dia tanya, isteri awak ada pakai mask tak? Isteri awak kat mana? Lepas tu awak ada kereta berapa biji? Pakcik ada duit tak sekarang? Ayah Kak Ida, yang peliknya ayah Kak Ida ikut semua dia cakap. So dia mula ayah Kak Ida cakap, kereta dia satu je yang saya pakai ni. Lepas tu isteri saya memang ada emas, tapi emasnya yang dia pakai je, dia tak ada simpan. So lepas tu dia cakap, duit ada, dia kata, sebabnya ayah Kak Ida daripada Felda. So baru je ambil hasil buah sawit kan. Jadi hari ni dia bawa lah cash, belum sempat nak simpan dalam bank. Adalah dalam poket dia dalam RM2,520 macam tu, RM2,520. So ayah Kak Ida bagi kat dia. Ayah bagi kat dia RM20 je, ditinggalkan ayah Kak Ida RM2,500. So dia dah ambil. And then dia tak puas hati lagi. Dia cakap, Pakcik ada tak duit simpanan lain dekat tabung haji? Lepas tu ayah Kak Ida kata, tabung haji baru je simpan. Sebab biasanya memang simpan kat dalam akaun mak. Lepas tu dia kata, tak apa Pakcik, boleh keluarkan tak duit tabung haji? Lepas tu ayah Kak Ida cakap, saya tak biasa keluarkan dan masukkan ni. Biasa kalau urusan keluar masuk ni memang anak saya yang uruskan. Kalau nak keluar nanti bawa anak saya yang bawa saya pergilah. Kalau saya nak keluarkan, kalau masukkan memang dia yang masukkan. So dia tanya lagi dekat Kak Ida, ayah Kak Ida, dia cakap, Pakcik ada bawa IC tak? Tengok IC Pakcik, dia kata. Lepas tu ayah Kak Ida bagi dia tengok IC ayah Kak Ida. Lepas tu dia kata, tak apa Pakcik, jom boleh keluar. Kalau ada IC boleh keluar, dia kata. Lepas tu Kak Ida pun, ayah Kak Ida pun bawa kereta tu, dia tumpang ayah Kak Ida tau, pergi dekat tabung haji. Lepas tu yang liciknya dia ni, dia orang tu bertiga tu, dia orang tumpang ayah Kak Ida punya kereta. Lepas tu ayah Kak Ida boleh pergi tabung haji yang dia tak pernah seumur hidup ayah Kak Ida pergi tabung haji seorang diri. Nak uruskan pengurusan kat kaunter tu sendiri, memang tak pernah. Tapi dia boleh ikut je ayah Kak Ida boleh ikut je apa yang dia cakap. Sedangkan dia orang semua tunggu dalam kereta. Licik kan. Kalau dia masuk dekat tabung haji, dia temankan ayah, mungkin kita boleh buat report polis dan kita mungkin boleh nampak dari CCTV. Ni dia memang parking jauh sikit daripada tabung haji dan dia orang tunggu dalam kereta. Lepas selesai urusan keluarkan, ayah Kak Ida bagi je duit tu kat dia. Then lepas tu dia kata, Pakcik hantar saya dekat Maybank, dia kata. Dia hantar kat Maybank. Ayah Kak Ida pun hantar dekat Maybank. Maybank tu kira jauh juga lah sikit. Sampai dekat Maybank, dia turun. Lepas tu dia cakap dengan ayah Kak Ida, Pakcik,
Pakcik nanti lepas ni pakcik pergi masjid yang tadi yang dekat sebaris dengan tabung haji tu, dia kata. Pakcik pergi sembahyang sunat sembahyang sunat dekat situ. Lepas tu baru pakcik datang sini balik ambil saya. Dia kata gitu. Ayah Kak Ida pergi lagi. Sedangkan jalan tu sangat jam. Ayah Kak Ida memang tak biasa sangat. Jalan tu yang tempat orang sebab ada pasar kan. Jadi jam sangat. Ayah Kak Ida boleh pergi masjid tu parking siap sembahyang sunat dalam pukul 10 lebih 11 macam tu. Lepas tu ayah Kak Ida baru teringat tau, aku ni tadi kenapa aku pergi tabung haji, kenapa duit aku semua tak ada. Baru masa lepas dah sembahyang tu baru sedar masa saya Kak Ida pun tanya lah ayah kan, Kak Ida tanya dalam telefon lah sebab Kak Ida dah dekat Shah Alam. Kak Ida tanya sedarnya duit tu tak ada, sedarnya benda-benda tu tadi semua masa bila. Ayah Kak Ida dia kata masa ambil air sembahyang tu. Lepas ambil air sembahyang benda tu mungkin pukau tu hilang. So ayah Kak Ida teruskan sembahyang. Tapi lepas tu dia rasa macam bingung. Dia terus bingung. Nasib baik dia boleh balik sendiri naik kereta. Dia boleh balik dari semula. Maksudnya pukau dia tu dah macam dah tak ada lah. Maksudnya dia dah terbatal agaknya lah. Tak tahulah ilmu pukau tu macam mana kan. Tapi itulah yang terjadi pada ayah. Tapi memang ayah memang sebab tak pernah terjadi pada dia hasil daripada duit titik peluh dia kan, sawit dia. Tinggal dia niat memang nak bagi adik dia. Dia ajak Kak Ida lepas Kak Ida balik daripada Shah Alam, ajak Kak Ida pergi tengok melawat adik dia yang di Gelam Patah untuk nak bagi duit. Tapi hajat dia tu ketak sembahyang. Dia memang sangat-sangat rasa. Kak Ida memang tengok gambar dia tadi bila anak-anak send dekat Kak Ida, memang sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih tengok muka dia. Bukan sebab Kak Ida sedih sebab duit tu hilang. Itu memang kalau dah bukan rezeki, memang bukan rezeki. Tapi Kak Ida sedih dengan keadaan ayah yang tak tahulah, mungkin dia trauma, fobia, semua benda ada. Kak Ida sangat sedih. Kak Ida memang haraplah korang yang ada, yang pergi pasar, pergi tempat awam, tempat yang orang-orang sangat ramai, hati-hati sangat. Sebab Kak Ida tengok kalau daripada segi ayah cerita, diorang ni memang suka orang tua jadi mangsa lah. Orang tua jadi mangsa. Dan modus operandi dia memang pukau dan untuk ambil duit je. Sebab ada cincin dalam ayah kayak 3 bentuk dalam beg tu. Tapi dia orang tak ambil. Sekejap ya, ada telefon. Hello, dah sampai kan? Tak apa, tunggu. Tunggu sekejap okey, baik. Dan Kak Ida sangat sedih sebab kalau itu cara dia orang cari dapatkan duit. Kalau dia orang sebenarnya dalam keadaan yang susah, sangat susah, dia orang minta lah, bekerja lah, ataupun kalau baik minta bersedekah daripada korang curi macam tu, daripada orang tua yang ada hajat sebenarnya untuk simpan duit kat tabung haji tu. Korang dah musnahkan harapan dia. Kak Ida memang sangat sedih sebab ayah Kak Ida, bukan sebab duit tu, tapi benda tu terjadi dekat ayah Ida redha, tak apa. Tapi Kak Ida memang sangat-sangat sedih. Sampai dekat Shah Alam ni, sampai dekat Vista Shah Alam ni, kebetulan kawan-kawan Kak Ida semua belum sampai. Memang Kak Ida menangis, tak tahu nak cakap, memang meraung. Lepas solat memang meraung, sangat-sangat sedih bila tengok muka ayah Kak Ida macam tu dalam gambar yang anak Kak Ida kirim. Tak apalah, InsyaAllah mungkin ujian buat ayah dan Kak Ida juga sekeluarga dalam misi Kak Ida nak mencari ilmu, nak menuntut ilmu. Kak Ida sedang bermusafir hari ni, tapi Kak Ida diberi ujian ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua tolong doakan agar semangat ayah Kak Ida pulih dan semangat Kak Ida untuk menuntut ilmu, terus menuntut ilmu selama 4 hari dekat sini berjalan lancar, dan doakan kesihatan dan kelancaran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.